Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini insya-Allah pada bab yang ke-58. Kalau nombor hadisnya 538. Babnya harus mengambil tanpa meminta dan tanpa menilik-nilik lah. Maksud dia macam bagi isyarat bahawa kita ni nak meminta, begitu. Hadis dalam bab ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an abihi, jadi daripada Abdullah bin Umar, an Umar, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata'a, adalah Rasulullah SAW memberi kepada aku satu pemberian. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah ia barang tadi kepada orang yang lebih berhajat kepadanya daripada saya. Maknanya di sana ada orang yang lebih memerlukan daripada saya, bagilah pada orang tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, khudhu, ambillah ia. Idza ja'aka min hadzal mal, apabila sampai kepada engkau daripada harta ini, tak kisahlah makanan ke, duit ke, apa daripada harta benda orang nak bagi dekat kita, Nabi kata ambil. Apabila sampai kepada engkau sesuatu daripada harta ini, wa anta ghairu musyrifin, bukan engkau menilik kepadanya, maksud memberi isyarat bahawa engkau berhajat kepadanya, tanpa begitu. Wala sa'ilin, dan tanpa engkau meminta. Contohnya beginilah, min ghairi mutatalli', bahawa amboi comel pisau, kan sekarang musim korban kan, masing-masing keluarkan berbagai jenis pisau yang hebat-hebat lah. Pisau yang mahal-mahal, ada pisau harga 4,000 pun ada. Terkejut saya tak percaya dengar. Ada satu kawan, dia beli pisau di Jepun, tanya tu lah, RM4,000. Saya boleh tahu, terkejut kan. Jadi maknanya macam-macam jenis pisau. Maknanya air lawa, pisau comel. Macam dia tu tanya tu macam dia nak kok orang tu kata ambil lah. Itu mutatalli'. Maknanya kalau dapat harta yang macam tu tak comel, tak bagus. Tapi kalau kita dah saja kawan kita main, kita nak pisau, aku dah 3 bilah, aku beli 12,000, aku nak sebilah, boleh? Tak apa. Gitu. Mana dia pelawar kat kita, tanpa kita duk menilik-nilik, duk tanya macam kita nak minta, tak minta macam tu. Oi, nak simpan dah pisau tu? Kan? Contohnya, kalau nak simpan kat saya pun boleh juga. Kan? Gitu. Itu maknanya dia panggil mutatalli' lah. Jadi kalau dapat macam tu tak comel lah. Nabi kata kalau sampai harta kepada kamu bukan yang macam tu, ambil. Fakhudhu fatamawwalhu, ambil dan jadikan dia sebagai harta engkau. Fa in syi'ta kulhu,
Kalau kamu mau, kamu boleh makan ya. Maksudnya kamu kalau harta tu kamu boleh jual, kau dapat duit beli makanan. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Kalau kamu mau, kamu boleh bersedekah dengannya. Ambil dulu, orang bagi kita ambil dulu. Kita perlu tak perlu tu nombor 2. Dia kata, "Oi, rumah aku berlambak-lambak dah, pisau tak larat nak kira dah." Kan? Segala jenis pisau ada. Pisau potong bawang, pisau potong sayur, pisau potong ikan, pisau potong daging, pisau potong orang pun ada. Pisau khatan. Sunat orang. Nah tu Tok Mudim. Semua ada. Jangan nak bagi. Terima kasih. Ambil. Lepas tu kita fikirlah. Nak jual ke? Kan? Nak bagi kat siapa-siapa ke? Pulang pada kita. Dah jadi hak milik kita dah. Jangan orang bagi kita, pasal apa? Han jual aku bagi ke hang. Dah han bagi aku, harta aku lah. Ikut suka aku lah harta aku. Kan? Orang yang bagi tadi dia tak boleh bil manni wal adha lah. Tak boleh nak mengukit, tak boleh nak menyakitkan orang tadi lah. Dia dah bagilah. Jadi orang tu punya. Dia nak jual ke apa ke? Gitu, pulang. Cerita macam Umar. Umar pernah juga. Dia dibagi, dia sedia sedekah kuda ke apa kat orang tadi. Ya, tiba-tiba orang tu jual. Dia nak pergi beli balik. Dah jual ke orang, berjual ke balik. Orang Nabi tak bagi. Tak bagi. Dan lepas kamu bagilah kerana Allah Ta'ala, sudahlah. Jangan duk ingat lagi dah. Padam dalam memori kita benda tu. Kan? Baik. Wa ma la, dan apa yang tidak, maksudnya kan, kamu dapat harta itu dengan minta ke, dengan kamu duk tilik-tilik tadi, fala tutbi'u nafsaka. Jangan jiwamu itu bergantung dengannya. Maksudnya jangan duk haraplah. Kan? Dengan meminta-minta tadi. Tak boleh. Qala Salim, kata Salim yang meriwayatkan hadis ni, cucu Umar lah. Fakana Abdullah, adalah Abdullah bin Umar, la yas'alu ahadan syai'an. Dia tak minta apa-apa kepada seorang pun. Tak minta apa pun. Tak nak minta. Wala yaruddu syai'an u'tiyahu, dan dia tak pernah menolak apa pun yang diberikan kepadanya. Apa orang bagi semua dia ambil. Tak kira. Ya? Dia tak tolak. Tapi minta tidak sekali lah. Tidak minta. Begitu. Hadis muttafaqun alaih. Sepakati Al-Bukhari dan Muslim. Bismillah. Jadi pengajaran hadis jelaslah kepada kita kan, cerita tentang kezuhudan para sahabat radhiyallahu anhum dan sikap perangai mereka lah, akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Ada sebahagian salaf ataupun ulama generasi awal, apabila mereka diberi pemberian oleh raja, tapi raja yang zalim lah, raja yang merampas harta orang, merampas hak orang gini-gini, lepas dibagi pada dia, dia tak terima. Ya. Jadi tengoklah, kalau raja tu raja yang adil, yang baik, yang soleh, pemberian dia diterima. Tapi kalau raja tu raja yang zalim, yang jahat, maka ulama salaf tidak menerima pemberian mereka. Gitu. Kemudian bab yang seterusnya, babul hathi 'ala al-akli min 'amali yadihi. Tadi okey ni, lihat kau lah. Bismillah. Galakkan memakan daripada amalan ataupun pekerjaan tangan kita sendiri. Ya, wa ta'affuf 'an soal, dan menahan diri daripada meminta-mintalah. Wa ta'arrud lil ata', lil i'ta'.
Dan menunggu orang memberi. Menunggu-nunggu pemberian orang. Itu maknanya tak bagus. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia datangkan ayat daripada surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila selesai solat, yakni solat Jumaat, maka hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Dan tuntutlah daripada kelebihan kurniaan Allah Ta'ala. Jadi bekerjalah. Habis main Jumaat, sambung kerja. Bukanlah suruh kita cuti hari Jumaat. Ya, sebagai orang cuti Jumaat tak ada masalah. Apa cuti lah. Ya. Tapi mana kita boleh bekerja pada hari Jumaat. Adapun orang Yahudi Nasrani, Yahudi, mereka tak boleh kerja hari Sabtu. Kerana mereka sendiri yang tegah diri mereka. Ya? Bila Allah larang mereka buat, mereka kena. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, tak kisahlah. Nak kerja hari apa kerja lah. Bekerja ni kan, nama kerja. Kalau tak boleh ke Allah Ta'ala tak suruh lah. Kan? Kalau tak afdal benda tu, Tuhan tak galak lah. Itu Tuhan kata dalam Quran. Kan? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, bila dah selesai solat Jumaat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Pilihan, aku suka. Anda balik tidur ke? Anda pergi sambung kerja ke? Ya, nak buat apa ke? Pulang. Wabtaru, Allah kata tuntutlah, carilah daripada kelebihan kurniaan Allah. Jadi buat. Bukan dicela kerja hari Jumaat. Tak. Itu. Yang dicela tak sembahyang Jumaat tu ya. Tak sembahyang Jumaat salah. Kan? Hari Jumaat puluh cari duit berniaga. Tak boleh lah. Orang sembahyang Jumaat dia tak sembahyang. Tu tunggu barang dia dekat depan masjid. Berniaga kan? Tak kira lah. Takut orang curi cawan ke. Berniaga ayam jagung. Keluar-keluar cawan tak ada. Nak jual ayam macam mana? Dia takut dia tak sembahyang Jumaat. Ataupun dia sembahyang dekat situ. Mana boleh. Sembahyang tepi kedai gerai dia kan. Orang sembahyang nak masjid tu. Dia sembahyang depan tu. Mana boleh. Ni dia. Ni orang ingat rezeki dia buat. Dia ingat rezeki dia tu, dia buat. Padahal wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar ke lapangan untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Kerja ni sebab ya. Sebab untuk rezeki. Kita wajib kita laksanakan sebab. Buat sebab. Walaupun kadang-kadang sebab tu tak terang mana pun. Tapi rezeki dia melimpah-limpah kan. Keberkatan dalam amalan tadi. Dan keberkatan dalam iman. Baik. Kemudian hadis ni yang pertama dalam bab ni. An Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu an Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dia ni sepupu Nabi lah. Sepupu Nabi. Mak dia ni dua beradik dengan pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya. Dia ni dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Bagi setiap Nabi ada hawari. Bagi setiap Nabi ada bodyguard, ada penjaga. Kan? Dan penjaga aku adalah Az-Zubair. Dia ni mak dia sendiri yang latih dia jadi panglima ni. Kan? Mak dia sendiri yang latih dia. Dia kecil-kecil dia kena teruk lah dengan mak dia. Orang Kedah kata mangli sakit lah. Kalau kena tampak pukul tumbuk sekali dua ni dia tak heran lah. Macam orang duk main gusti tinju boxing tu lah. Kan? Kita tengok pecah muka, pecah sana, pecah sini kan. Dia duk boleh lawan ni. Kita tengok. Kan? Kena sebiji tahun ni ke, tidur 3 hari tak panggil bah.
Dia sebab mak dia latih dari kecil. Mak dia pukul dia teruk. Sebab tu orang sampai orang kata lah dekat mak dia ni. Orang kata ni hang tak sayang anak. Buat anak teruk macam ni. Mak dia jawab, mak dia kata, siapa kata aku tak sayang anak dia ni, orang ni dusta sungguh, dia kata. Hanya saja aku duk latih dia. Aku duk latih dia jadi seorang jadi penunggang kuda yang hebat, jadi pahlawan yang hebat. Memang betul ya, jadi pahlawan hebat. Dia mati pun kena bunuh, tapi bukan main bunuh depan, bunuh juri. Orang main tikam kat belakang. Masa hari perang Jamal. Perang Jamal kan dia bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lah Talha bin Ubaidillah, 2 orang mati kena bunuh tu kan. Jadi orang yang bunuh tu dia ni pro Ali lah. Dia ingat Ali seronok. Dia ingat Ali seronok. Padahal ni pun sepupu dia juga. Sepupu Ali, takkan Ali seronok orang bunuh sepupu dia. Jadi orang hak bunuh sepupu Ali ni, iaitu Az-Zubair ni, dia bawa pedang Zubair dengan pedang Talha, pergi tunjuk kat Ali, kata dia yang bunuh. Ali kata, sampaikan khabar gembira kepada pembunuh Ibnu Safiyah ni dengan neraka. Dia kata, masuk neraka lah kamu. Kan mati, syahid lah. Alhamdulillah, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia menikah dengan siapa? Dia menikah dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Dapat anak nama Abdullah yang mati di Mekah kena bunuh dengan Hajjaj. Kan? Begitu. Jadi dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل. Bahawa seseorang kamu dia mengambil tali-tali dia. Tali yang digunakan untuk ikat kayu kan. Maksud dia buat apa kayu? Pergi jual lah. Kan orang dulu kayu jual, orang lah pun jual juga. Kan musim raya ke tepi-tepi jalan tu kayu api penuh, bakar lemang. Dia pun dapat beri ke? Tak. Dia pun pergi beli ataupun dia pun pergi cari sendiri. Tapi kebanyakan dia pun beli lah. Kan? Ini kat tepi jalan ni. Jalan besar tu kan? Dia pun bakar lemang raya. Buh kayu penuh kan? Dia pun beli kayu tu. Ada lah orang jual. Jadi maknanya, pergi cari kayu api, kutip kayu api, ikat-ikat di bukit bukau bukit kan? Buat turun, galas atas belakang, dijual di pasar. Nabi kata apa? Fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha, dijual. Fayakuffallahu biha wajhahu. Maka dengan itu Allah Ta'ala jaga muka dia tadi daripada ayat muka dia tadi jatuhlah nak minta-minta ke orang. Minta ke orang ni malu. Menjatuhkan air muka. Kan? Minta-minta ni menjatuhkan air muka. Islam ni maknanya dia haramkan kita minta-minta ni kalau tak ada hajat, keperluan sangat. Kalau ada hajat, keperluan sangat, kita boleh minta di Baitul Mal. Di situ ada bahagian kita. Tapi tak boleh ambil berlebihan pula. Kan? Bila tak ada keperluan, tak boleh nak minta. Tak boleh nak makan zakat, tak boleh. Gitu. Jadi Nabi kata, dengan duit yang dia dapat jual kayu api tadi, Allah Ta'ala jaga air muka dia daripada meminta-minta dengan manusia. Jadi orang kerja hak kutip kotak-kotak, hak kutip tin apa tu kan, tin minuman tu, plastik botol, lepas semua botol plastik tu dituang-tuang sampah tu kan, kerja yang mulia tu. Kutip-kutip diikat-ikat dia pergi jual. Tengok kan, dapat duit, dia tak meminta-minta pada orang. Bagus tu. Daripada tak ada kerja langsung duk tadah tangan minta ke orang, buat kerja, cari duit. Begitu.
Orang macam ni, kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah, Allah suka kat dia lah. Ya, tapi Allah tak akan biarkan dia macam tu. Sentiasa Allah akan buka jalan kelapangan rezeki untuk dia. Bila dia bertakwa kepada Allah. Syarat ni orang ni bila takwa pada Allah Ta'ala, dia tak akan susah dah. Dia syarat, bila dia susah ni pasal apa? Pasal dia tak ingat Tuhan. Dia tak ingat Allah Ta'ala. Sembayang bang pun tak tahu. Sembayang, tak solat. Menega pagi, petang, siang, malam duduk menega. Daripada muda sampai tua kat pasar malam. Kan? Tak kaya-kaya. Kaya pun tak cukup lagi. Kan? Umrah ke, haji ke, tak buat. Tak usah nak buat. Ni Tuhan, Allah Ta'ala kata dalam Quran mudah ya. Tuhan kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah kata barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, susah. Jumpa kita tanya macam mana abang? Apa abang? Abang apa duk tanya apa susah. Tiap-tiap kali jumpa tanya duk susah. Cuba hang katalah senang sekali. Susah sungguh. Pasal apa hang susah? Susah tu hang buat sendiri. Cuba hang dekatkan diri hang kepada Allah Ta'ala, hang cari Tuhan. Belajar. Pergi cari majlis-majlis ilmu yang ada padanya kata Allah, kata Rasulnya SAW. Allah akan buka jalan kelapangan. Jiwa ni akan jadi tenang, lapang. Ya? Kita akan rasa lapang ni. Sebab kita duduk dalam majlis ketenangan, majlis kelapangan jiwa. Sebab tu kita ni promote kat kawan-kawan kita yang duk serabut jiwa ni. Duk susah hati ni kan. Duk sidai tangan atas diri. Fikir ni kan, macam mana ni? Apa masalah hang? Banyak masalah. Jom. Kita pergi tempat yang tak ada masalah. Tak mana tempat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak muka umi dia lah. Kan? Majlis-majlis ilmu lah. Itu tempat yang menghilangkan masalah kita. Malaikat duk tindan-tindan atas kepala kita. Kan? Dia pun ada doa kebaikan untuk kita. Tu dia kan. Jadi kita rasa beza sangat. Bila kita lama tak menghadiri majlis ilmu ni, hati kita jadi keras. Jadi cenderung kepada benda tak elok. Dia ingat dunia, fikir dunia. Padahal kita kau nak tinggal dunia ni. Bukan nak duduk sini. Ini bukan tempat kita. Ni tempat kita terima bala. Tempat terima bala. Pasal apa kata macam tu? Tuhan kata macam tu. Kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lagi semua ayat ada macam mana? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Alladzi khalaqal maut, dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Supaya apa? Supaya dia timpakan bala pada kamu, supaya dia menguji kamu. Dunia ni tempat bala. Tempat ujian. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya? Tuhan bukan paksa kita. Allah tak paksa kita. Allah bagi kita pilihan. Tunjuk pada kita jalan. Terbentang di hadapan. Kiri dan kanan. Jalan keselamatan, kesejahteraan. Dan jalan kesempitan dan kesusahan, kesakitan. Dan kedukacitaan jalan tu. Pilih ya. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman, siapa nak kafir, ikut suka. Tuhan bagi kita pilihan. Dunia ni tempat untuk kita diuji. Kalau kita tak ada ujian, berat. Jangan minta ujian. Sebab hidup kita mesti kena uji. Cuma kadang-kadang kita tak fikir tu satu ujian. Kita tak fikir. Ujian Tuhan uji macam-macam. Allah kata wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah.
Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan fitnah, kebaikan juga fitnah. Dua-dua adalah ujian. Berniaga untung tak pernah rugi, ujian. Berniaga rugi tak pernah untung, ujian. Sakit tak pernah sembuh, ujian. Sembuh serta-merta daripada penyakit, ujian. Semua ujian. Itu dia. Baik. Tu cerita dia. Jadi benda ni semua buat kerja tadi, kan? Kerana nak jaga diri kita daripada meminta-minta, lebih baik daripada kita duk minta pada manusia. A'tahu aw mana'uhu. Sama ada orang kita minta orang bagi atau kita minta orang tak bagi, dua-dua tak bagus. Dua-dua perkara itu dilarang dalam Islam. Minta-minta dilarang dalam Islam. Tak boleh kita minta-minta. Jadi larang benda haram lah. Haram minta-minta. Begitu. Jadi kita faham daripada hadis ni apa? Melaksanakan sebab dalam menghasilkan rezeki tidak menafikan tawakal. Bahkan itulah dia tawakal. Laksanakan sebab. Jadi maknanya kita keluar rumah pagi-pagi pergi tempat kerja masing-masing semua kan. Macam burung keluar pada sarang. Sama kita dengan burung sama. Cumanya dia jalan ke atas, kita jalan ke bawah. Tapi lah dia kita jalan ke atas juga. Ni MRT. Jadi burung dia keluar pada sarang dia. Dia lagi teruk. Dia lagi hebat pada kita. Dia bukan tahu nak pergi mana. Kita tahu dah office kita dekat sekian-sekian tempat, tingkat sekian-sekian, naik lift tu tekan-tekan tu memang sampai dah. Cukup berapa hari bulan? 21 hari bulan. Bawa kad, pergi jolok. Keluarlah duit. Tak keluar duit kalau dia habis duit dalam tu tak keluar lah, tapi duit tu ada lah. Boleh gunakan duit tadi untuk membeli bahan-bahan keperluan. Kita tahu. Dan kita ada perancangan kita sendiri. Gaji 1,500 sebulan nak buat apa? Bayar sewa apa dan sebagainya. Burung. Dia nak pergi pejabat mana? Dia pun tak tahu nak pergi tang mana. Dia tak tahu. Rezeki dia tang ni, hari ni tang tu, tang ni dia tak tahu. Dia hanya keluar semata-mata macam tu. Kan? Sebab tu Nabi kata, kalaulah kamu bertawakal sebagaimana burung tawakal tadi, Allah tetap akan bagi rezeki pada kamu. Macam mana bagi rezeki pada burung tadi. Jadi kita hari ni itulah selalu diajar, dilatih. Belajar rajin-rajin. Nanti bila besar boleh jadi peguam. Kan? Dapat gaji sekian-sekian. Boleh pakai kereta besar. Boleh beli rumah, beli tanah. Boleh tolong ayah, mak ayah. Sebagainya. Dilatih macam tu. Belajar anak. Lulus. Tak lulus SPM. Ni kan? Perhabis duit aku. Ni bukan fikrah Islamiah. Orang barat, anak umur 19 dia halau keluar rumah dah. Gitu. Tapi bukan nak suruh ikut mereka, tak. Jadi ceritanya, maknanya macam itulah kita kan, Islam tadi. Kemudian, baik. Di antara pengajaran hadis lagi, jangan kita meremehkan apa-apa pekerjaan. Contohnya kita ada anak-anak yang ramai macam-macam kerja anak kita kan. Contohnya kita sendirilah. Kita ada berapa orang dia beradik. Kan? Ada yang kerja hebat-hebat, ada yang tak ada kerja, ada yang kerja sapu sampah tepi highway, di R&R dan sebagainya kan. Gitu. Jadi jangan kita meremehkan pekerjaan tadi. Itu dia. Ini pengajaran daripada hadis. Walaupun orang pandang tak ada apa-apa, tapi kalau dia orang yang bertakwa dan beramal soleh, dia orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Hidup dia penuh dengan kelapangan. Aku tak minta-minta. Dia jauh daripada rasuah. Orang hak sapu sampah tapi adalah di R&R tu ada, dia nak makan rasuah. Rasuah apa benda? Kan? Tak ada apa. Lapang hidup. Tambah dia kalau dia orang yang beriman, beramal soleh, yang berilmu pula kan. Macam tu.
Baik. Kemudian ada yang seterusnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزبة على ظهره. Nabi kata bahawa seseorang kamu dia ambil kayu, seikat kayu dia letakkan di atas belakangnya, khairul lahu, lebih baik untuknya, min ayas'ala ahadan, daripada meminta-minta kepada orang, fayu'tiyahu aw yamna'hu, sama ada orang tu nak bagi ataupun tak bagi, dua-dua tak bagus. Tu dia. Jadi sama dengan mana hadis di atas. Dan hadis seterusnya wa anhu, dan daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, kana Dawud alaihi salam, adalah Nabi Daud alaihi salam, wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamu, la yakulu illa min amali yadihi, dia tidak memakan melainkan daripada hasil kerja tangan dia. Dia tukang besi. Kau orang kata pandai besi, orang kata pandai besi. Dia kerja dia buat pisau, buat pedang, buat topi besi, buat baju besi dan sebagainya. Yang berkaitan dengan besi. Baik. Ada yang seterusnya wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu katanya, kana Zakaria alaihi salam najaran, adalah Nabi Zakaria alaihi salam wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu, tukang kayu. Najar, tukang kayu. Kita hari ni perabot kan, tokek perabot, mana ya orang yang buat perabot kan, buat katil, buat kerusi, buat macam-macam lah kan. Najar, tukang kayu. Itu kerja Nabi Zakaria AS. Nabi kita kerja apa pula? Nabi kita kerja dia bela ternak kambing. Kan Nabi kata, aku dulu ambil upah ternak kambing untuk keluarga aku di mana? Di Ajiyat. Kalau siapa pergi Mekah kan, duduk kat hotel Ajiyat tu kan, situ lah tu Syariah Ajiyat tu. Nabi bela kambing kat situ lah, kat Mekah tu. Tu dia. Kan dia jalan dia naik bukit sikit kan. Kalau hotel kat Ajiyat tu, jalan dia naik bukit tu. Nabi ternak kambing kat situ lah dulu SAW. 1400 tahun lebih dulu lah. Kemudian wa 'anil Miqdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu 'an Nabi SAW qala, Nabi kata, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada seseorang pun yang memakan makanan yang terbaik melainkan makanan itu adalah daripada kerja tangan dia, hasil usaha daripada tangan dia, kerja dia, dapat gaji. Gitu. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamu, dan sesungguhnya Nabi Daud adalah dia yakulu min amali yadihi, makan daripada hasil kerja tangan dia, dapat upah. Gitu. Kemudian bab yang ke-60, babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala. Bab menjelaskan tentang al-karam. Karam ni sifat kemuliaan, sifat mulia, sifat pemurah. Al-karam wal jud maknanya sifat mulia, pemurah, mana samalah. Dan memberi nafkah pada jalan-jalan kebaikan. Sebab kerana apa? Kerana percaya kepada janji-janji balasan Allah Ta'ala. Thiqatan billahi Ta'ala, kerana siqah, percaya dengan janji Tuhan. Barang siapa yang memberi nafkah kan, sebesar zarah, Allah Ta'ala akan gandakan pahala dia tadi. Kan? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi, Allah kata perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta benda mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti biji benih, satu biji benih, ambatat sab'a sanabila,
dia menumbuhkan 7 tangkai. Jadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap satu daripada 7 tangkai itu, mi'atu habbah, ada 100 biji pula. Kan? Dan kemudian Allah Ta'ala gandakan lagi dengan gandaan yang banyak. Jadi kita menafkahkan harta benda kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar, melaksanakan ibadah, pergi haji, umrah, korban dan sebagainya. Buat masjid, buat surau. Kan? Kita nak Allah Ta'ala beri kepada kita ganjaran. Dia berkata tidak menafikan ikhlas ke? Itulah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita melakukannya mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Itulah ikhlas. Allah kata wabtaghu min fadlillah. Dahlah kamu semua tuntut daripada kelebihan kurniaan Allah. Apa dia kelebihan kurniaan Allah Ta'ala? Sama ada yang berbentuk duniawi ataupun ukhrawi. Ya, harta dunia dapat, pahala akhirat pun dapat juga. Buat korban baru ni. Boleh makan daging dia. Boleh bersedekah. Boleh berhadiah, bagi hadiah. Makan kambing pun sedap. Sihat. Tapi kawan kita makan kambing sakit kepala. Yalah lebih dos. Ubat darah tinggi makan lebih dos pun jam juga. Ubat darah tinggi, doktor kata pakcik, ni telan 2 biji ya. 2 biji lambat lega. Dia rekah sendiri dos. Hantam 6 biji. Mana tak boleh bangkit. Mana tak boleh bangkit lah. Bangun dia sampai naik 2 bulan. melayang tu ni. Kan? Jadi begitu. Maknanya jangan salahkan kambing. Pasal apa? Makan kambing. Kesian ke kambing? Kan? Padahal kambing tu sedap. Tapi janganlah hantam 5 pinggan. Itulah dia. Baik. Ni. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud. Tu kita baca tadi. Kemudian antara cerita dia, wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala. Dalam bab ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia datangkan ayat daripada surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Nampak tak? Apa-apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, syai' ni, daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar perkara. Kan? Ada 50 sen dan RM1. Orang tengok, alah, dekah 5 rupang, RM1. Satu yang ada. Satu yang ada. Kalau duit ada 5 juta, sedekah 50 sen, satu memang tak bagus lah. Kan? Jadi, apa-apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka Allah akan ganti. Fahuwa yukhlifuhu, maka Allah Ta'ala akan ganti balik. Sebab tu, hadis datang menafsirkan ayat ni, Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqatun min malin. Ya, kata Nabi SAW, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Pernah tak kita tengok mak ayah kita yang rajin sedekah miskin? Sampai dia pun mati, dia pun tak pernah minta kat anak-anak. Kat anak dia pun dia pun tak minta. Anak dia minta kat mak. Mak ada 300 tak? Mak dia bukan ada kerja apa. Mak tak ada kerja apa. Bukan motong getah dah lah. Umur 70 nak motong tak mana? Motong tu menoreh getah. Tapi duit tu ada lah. Mak ada 300 tak? Anak tak payah nak sekolah, nak buka sekolah, duit tak ada, tak cukup duit lah. Mak ada khosek dah. Bukan dekat 300, mak dia bagi 1,000 ambil kan. Pergi beli baju sekolah anak hang. Inilah ni. Mak kita miskin lah. Tak miskin padahal anak dia kerja siang malam, mak tak kerja pun. Mai kau mana duit? Tak tahu lah, abang tu anak bersulung bagi ke, anu bagi tak tahu. Dia pun tak pernah tanya mak dia, mak ambil duit mana ni. Tak pernah tanya pun. Yang penting mak dia bagi terima kasih. Kan? Tapi tak bagus lah minta duit ke mak. Gitu. Baik. Tu cerita dia. Apa yang kita nafkah Tuhan ganti balik. Dengan berasa takut rugi.
Oh, sayang ni aku. Aku kerja swasta. Kau dah pencen. Abang tak apa. Abang dia dah pencen. Sebulan 5,000. Pencen. Nak makan pun 5,000. Kan? Takkan dia tiap malam makan sate. Jadi, aku ni kerja dapat duit APF ya. Kalau habis APF ni aku nak makan datang apa? Tu fikir lagu tu. Tanya dia balik, agak-agak hang boleh hidup dah sampai duit APF hang habis. Aku tak tahu, hang relax, tenang. Kan? Buat kerja apa yang boleh buat. Tak larat, relax tu. Aku tak boleh buat kerja berat, aku tak biasa buat, remput tulang. Tak apa. Buat kerja yang ringan-ringan. Jual daun pisang ke apa ke. Kerja ringan tu. Jadi maknanya, jangan dia kata, aku ni kalau aku bayar zakat, duit APF aku lemah kurang. Ini satu perangai manusia ni. Perangai yang merugikan diri dia sendiri, mendatangkan bala bencana dunia dan akhirat. Duit kita ni lagi tu cukup nisab, cukup haul. Kita kena bayar zakat. Sampai kurang nisab dia tu baru tak wajib bayar lah. Bukan banyak pun zakat. Rubu' usyur ya. Kan? Berapa peratus? 2.5 ya. Daripada nilai 40,000 tak tahulah. Tanya pejabat zakat lah. Itu tadi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Allah kata, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tuhan kata, apa-apa yang kamu nafkahkan, kan, bagi nafkah daripada kebaikan. Apa dia kebaikan? Setiap yang kita suka, setiap yang kita sayang. Siapa tak sayang duit? Kalau kita tak sayang duit, kita lempar duit mata dah, wallet kita kan. Sebelum masuk surau semua petak wallet kat luar atas tangga tu. Ya, semua. Mana ada orang tak sayang duit? Jadi itu kebaikan lah. Sesuatu yang kita suka, yang kita sayang tu kebaikan. Maka kalau hampa buat macam tu, benda tu untuk kamu. Fali anfusikum, sedekah, nafkah ni semua untuk hampa. Ya, tak rugi. Ni macam kawan-kawan duk buat surau, buat apa ni kan. Ni bukan Tuhan tak kira ni. Aset. Nak kata aset kekal tak kekal sampai benda tu tak untung lah. Surau ni berapa kaki dijual kan, wakaf lah. Sekaki RM5. RM50. Tak tahu lah habis Ustaz. Lagi kita beli pula ni. Kan? Hak ni kita lagi duk ada muka bumi ni lah. Muka bumi tak ni lah ni. Kan? Kalau tak sodok tempat ni buat apa-apa pasar raya apa ke, pahala duk berjalan kita. Kat mak kita, kat ayah kita. Bukan payah nak buat pahala, mudah. Hak duk tahan tu sebenarnya nafsu kita dengan kawan dia, syaitan tu jelah. Baik. Wa ma tunfiquna, dan tidaklah kamu menafkahkan illa ibtigha'a, kecuali dengan mengharapkan wajah Allah. Kan, mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam keadaan Allah tu redha kat kita. Allah Ta'ala tu suka kat kita. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa-apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan kepada kamu ganjaran pahala dia yang tak terhingga, tak terhitung, tak nak kira hitung. Pahala banyak. Pahala ni apa benar Ustaz? Pahala ni ganjaran kebaikan lah, berupa segala nikmat dunia akhirat. Dunia dapat. Hari kita semua dah try dah buat dah. Bila kita sedekah RM40, RM2-3, kita hak banyak tu yang kita ada dan kita bagi tu, terasa berat nak bagi tu, tapi kita bagi juga. Lepas tu kita rasa macam mana? Dia main rasa lega kan. Dia merasa lega, dia merasa seronok. Macam saya dengar Syekh Muhammad Hassan, saya duk cerita lah sini dulu kan. Rahimahullah, Syekh Hafizahullah. Tadi dia sembang dengan kawan. Dia cerita pagi semalam sembang dengan kawan.
Dia cerita dia dengar satu ustaz. Daripada India dia cerita lah. Cerita yang sama dengan cerita yang saya dengar, tapi versi dia lain. Tak tahulah. Saya dengar ni Syekh Muhammad Hassan cerita kawan dia sakit. Jantung tu, urat jantung tu sumbat. Saluran jantung tu sumbat. Sempit. Jadi maknanya sakit lah. Maka dia pergi ke Jerman nak berubat. Pergi jumpa pakar di sana daripada Mesir. Pergi ke Jerman. Maka buat temu janji, cek semua kan. Doktor bagi temu janji. Tarikh sekian-sekian kamu datang pula, kita buat pembedahan. Okey, apa dia balik? Balik ke Mesir. Jadi sampai di Mesir, dalam tempoh dia tak buat kerja berat, dia mengajar guru di satu madrasah, ma'had. Dia satu hari dia berjalan, keluar berjalan-jalan lah kan, makan angin, pergi tengok sana tengok sini. Dia satu hari Tuhan gerak kat dia nak pergi tengok orang di market. Kan? Tengok orang di market beli barang ikan, saya tak kisahlah. Dia sampai-sampai di situ, dia tengok orang tu. Mata dia tertumpu pada satu perempuan tua. Jadi dia duk perhati tengok orang tua tu, perempuan tu duk tunggu tepi orang duk jual daging. Sekali orang mai beli daging, orang tu potong-potong kan, ada lemak-lemak dibuang kan. Orang tu tolak tepi, makcik dia pegang plastik, dia kutip lemak tu, dia buang dalam plastik. Kutip lemak dalam plastik. Tunggu lah, agak penuh plastik, dia balik Jadi dia perhati tengok orang tua tu. Maka makcik tu bila nak balik, dia tahan. Dia kata, makcik, saya duk tengok makcik dia kutip lemak-lemak ni, makcik dia buat apa? Oh, dia kata, anak, di rumah makcik ada 2 anak perempuan. Makcik ada 2 anak perempuan. Makcik tak ada duit nak beli daging-daging ni. Jadi makcik nak bagi mereka makan juga rasa daging ni, makcik ambil lemak ni percuma. Balik makcik masak-masak bagi mereka makan. Dia tak apa dah. Mari, jom. Pergi jumpa orang jual daging tadi. Dia ni dalam keadaan tak sihat. Muka pun pucat lah, tak sihat. Orang sakit lemak. Ni urat jantung ni. Tunggu masa nak operate kan. Jadi maknanya, dia pergi jumpa orang jual daging tadi. Dia kata, ambil duit ni. Kira tengok. Dalam tempoh setahun. Okay. Setiap 2 minggu, makcik ni akan datang ambil 2 kilo daging. Mana seminggu 2 kilo dia ambil. Dia tak payah main tiap-tiap minggu lah. 2 minggu sekali, makcik ni, dia akan datang ambil 2 kilo daging selama setahun. Ni duit. Dia bayar cash. Makcik tengok-tengok terkejut. Dia pun berlutut, berdoa, terima kasih jazakallah. Doa. Kan? Doa, seronok sangat makcik ni kan. Doa lah tu. Hak dia ni punya lah, tengok dia seronok. Dia terlupa dia sakit dah. Dia terlupa yang dia tu sakit. Hak muka, hak pucat, hak lesu tak larat tadi, dia cargas. Muka jadi merah balik. Jadi sihat. Tak apa. Dia terlupa dia sakit. Macam kita lah kan. Jalan encuk. Gaut. Pergi klinik, doktor bagi sejarum. Keluar macam tak ada apa-apa. Hak tangga, 3 tangga tu terjun tu. Bukan jalan, terjun. Lompat, langkah, turun. Anak dia tengok tadi yang ayah tungkat dari mana? Tungkat. Apa aku teringat tungkat dalam klinik. Masuk balik ambil tungkat, jalan. Tungkat tak atas bau. Hak tadi tungkat tak bawah, jalan. Ni tungkat atas bau. Sihat. Kena cucuk sejarum. Doktor bagi ubat power. Ubat tahan sakit bukan apa pun, tahan sakit lah. Jadi begitu sihat. Ini terlupa. Dia terlupa yang dia sakit macam kita kan. Kita terlupa kita sakit. Tak teringat. Kalau kita teringat kita sakit, jalan pedor-pedor lah. Ni tak pedor lah. Turun tangga berlari. Lepas mengurut tu, maju. Turun tangga berlari. Tadi naik tangga, sengit sana, sengit sini, sengit sana. Ayak kiri kanan. Ni elok. Ni. Balik rumah. Bila balik rumah, anak dia dah perhati daripada rumah anak perempuan. Dia kata, pelik ayah dia ni.
Nampak muka ayah dia ceria, berseri. Hak tadi keluar tak larat, letih, lesu. Anak tengok ayah dia macam tu, dia menangis. Dia kata, ayah buat apa ni? Ayah buat apa? Tak buat apa, dia kata. Ni ayah sihat elok ni. Cergas ni. Ya ke? Dia kata, oh tengok. Dia kata tadi di market sekian cerita. Anak dia punya lah seronok. Kan? Dia bersyukur pada Allah Ta'ala, dia sujud syukur. Kan? Seronok ayah dia sihat je ni. Sampai satu masa, temu janji, kena pergi balik Jerman. Kan? Pergi balik. Buat cek, doktor cek lagi sekali. Tak puas hati. Doktor cek lagi. Lah doktor kata, hang buat apa? Dia kata, pasal apa? Ni kami dok cek ni, tak ada apa dah ni, okey lah. Hak darah sumbat lu, hang buat apa kan? Mana pergi? Baru dia teringat. Dia kata, aku berniaga dengan Allah Ta'ala. Berniaga dengan Allah Ta'ala. Inilah sumber inspirasi kita. Percaya tak percaya tu belakang lah, nombor 2 lah. Tapi cerita tu lah yang saya dengar. Kalau tak percaya juga, buka lah. Ada lagi dalam ni. Kan? Tapi ceramah saya ingat. Saya dengar lama dah ceramah ni. Masa duduk di Pakistan dulu. Masa ada kot. Buka balik lah. Syekh tu pun daripada muda sampai tak larat lah jalan lah ni. Tu dia. Syekh Muhammad Hassan Misri. Habis tu. Oh, kita dah belajar masalah tu. Jadi hadis. Itulah dia. Bab ni 544. InsyaAllah kita sambung lagi lah. Berhenti sinilah. Kalau ada soalan apa-apa, dipersilakan. Kalau tak ada, kita tutuplah dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.